Team kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Berita terkini. Tahniah ke atas pasukan JDT kerana telah berjaya memenangi perlawanan ini di tempat lawan. Seperti yang telah diperkatakan di dalam tajuk, pemain muda paling bernilai, Arif Aiman Hanafi, telah menjadi peranan utama untuk malam ini. Ia juga boleh dikatakan sebagai on fire apabila beliau mampu melakukan jaringan awal buat pasukan JDT. Mana tidaknya, kita tahu bahawa Arif Aiman telah dikeluarkan awal oleh Kem Panggon. Rata-rata penyokong tanah air tidak gemari keputusan tersebut, namun Kem Panggon lebih mengetahui apa yang sedang dia lalukan. Apabila kita melihat kesebelasan utama untuk JDT malam ini, kita dapat melihat Arif Aiman dan Matt Davis berada di kesebelasan utama. Hanya Corbin Ong yang tidak berada di dalam kesebelasan utama, kerana dia telah digunakan selama 90 minit permainan oleh Kem Panggon. Berbalik kepada perlawanan malam ini, semua orang telah mengetahui bahawa sebelum bermulanya perlawanan ini, anak-anak buah Yusri Cik Lah hanya mempunyai peluang yang tipis untuk menang menentang JDT, walaupun beraksi di halaman sendiri. Lain cerita pula untuk JDT, apabila Johor Darul Takzim memiliki peluang cerah untuk mengaut 4 kejuaraan domestik dalam semusim untuk tahun kedua berturut-turut. Selepas dinobatkan juara Liga Super, Piala FA dan Piala Sumbangsih, skuad Harimau Selatan hanya perlu membawa pulang Piala Malaysia bagi melengkapkan catatan bersejarah itu. Mereka kini dilihat sebagai pasukan pilihan setelah menyingkirkan Kelantan FC 10-0 dalam pusingan pertama dan Negeri Sembilan FC 7-1 di peringkat suku akhir. Kini, mereka hanya perlu berdepan Perak FC untuk melangkah ke pentas akhir dalam edisi keempat berturut-turut setelah melakukannya sejak 2019. Meskipun lawan mereka tersebut berada di kedudukan ke-11 Liga Super, JDT pastinya tidak mahu memandang rendah kebolehan dan keupayaan skuad The Boss Gaurus. Ini kerana pasukan utara tanah air itu sudah menyingkirkan dua pasukan pilihan, Kedah Darul Aman dan Sabah FC, dengan persembahan cukup menakjubkan. Bagaimanapun, satu lagi cabaran perlu dihadapi skuad Harimau Selatan, apabila beberapa tonggak utama mereka berdepan jadual padat, termasuk pemain negara, yang beraksi dalam Pesta Bola Merdeka. Selain itu, mereka juga perlu melakukan rombakan terhadap kesebelasan utama, memandangkan skuad Harimau Selatan bakal berentap dalam saingan Liga Juara-Juara Asia, menentang Ulsan Hyundai pada 24 Oktober. Jadi, situasi tersebut akan mendesak Ketua Jurulatih, Esteban Solari, untuk membuat penggantian dengan membawa masuk beberapa nama yang kurang meraih minit permainan setakat ini. Melihat kepada senarai, terdapat 3 pemain yang berkemungkinan akan diturunkan dalam perlawanan pertama separuh akhir Piala Malaysia. Sebelum ini, terdapat juga kabar yang mengatakan Jordi Amat mengalami isu kecergasan yang menyaksikannya tidak dapat beraksi ketika berdepan Negeri Sembilan FC. Jadi, dengan hikmatnya lebih diperlukan untuk aksi ACL di Korea Selatan, Solari sudah tentu terpaksa membuat keputusan untuk menurunkan Syahrul Saad. Selain dapat membuat penggiliran, perubahan tersebut akan memberikan bekas pemain Perak FC itu peluang untuk mendapatkan minit permainan. Jadi, berakhirlah ulasan kita untuk video kali ini. Jika anda semua suka dengan video ini, seperti biasa, bantu saya untuk smash butang like dan klik butang loceng di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Terima kasih.